Dalam masa yang sama kita juga ada penonton-penonton daripada rumah, kerana majlis ini dibuat secara live dan diselenggara oleh satu syarikat yang agak popular di daerah Batu Pahat, iaitu syarikat Black Suit Studio, dan audio kita diselenggara oleh Senandung Rindu Event dan Entertainment, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama kita ialah dua ahli panel. Yang pertama sekali Ustaz Muhammad As-Subhi bin Sidon. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz Sihat. Banyak kesana kemari Ustaz Amir okey Okey, Alhamdulillah. Sedikit ucapan Ustaz untuk pembuka bicara Ustaz. Nantilah. Nanti. Ustaz Muhammad As-Subhi merupakan pegawai dakwah pejabat kadi daerah Keluang, merupakan anak kampung berasal daripada kampung Balai Besar Batu Pahat, sudah berkahwin, memiliki seorang cahaya mata, merupakan anak yang ke-13 daripada 14 adik-beradik. Melanjutkan pelajarannya di Sekolah Kebangsaan Seri Peroleh, seterusnya Sekolah Kebangsaan Agama Seri Peroleh, dan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Arab Batu Pahat. Ni budak Sekolah Arab ni, kenal sangat dah ni. Dan seterusnya ke Mahat Johor dan Mahat Ar-Rahmah Kenali Kelantan, dan mendapat ijazahnya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli panel kita yang kedua merupakan ahli panel yang datang daripada jauh, Ustaz Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Malam ni tidur sini ke balik Johor Ustaz? Balik Johor. Tak apalah, biasalah Ustaz dah musafir macam tu, tak apalah Ustaz. Mungkin sedikit ucapan untuk pembuka bicara Ustaz. Saya ikut Ustaz Subuh. Wah, semua dua-dua kena dengan aku ni. Ustaz Muhammad Firdaus melanjutkan pelajaran ke Mahat Johor, mengambil STAM di sana, seterusnya mengambil diploma syariah dan undang-undang di Marsah, menyambungkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar Syariah Islamiyah, menyambung ijazah sarjana dalam Fakulti Tamadun Islam di UTM, seterusnya menyambung Doktor Falsafah di Fakulti Tamadun Islam, dan mengambil diploma Guaman dan Kehakiman Syariah Universiti Islam Malaysia. Merupakan pegawai hal ehwal Islam Majlis Agama Negeri Johor dan Amir Baitul Mal. Ni nak panggil ustaz ke panggil doktor ni? Panggil Ustaz. Panggil ustaz. Lebih mesra panggil ustaz lah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada bual bicara kita, forum kita pada hari ini. Hari ini kita nak bicara tentang ekonomi Islam, muamalat, ekonomi berteraskan Islam. Kita terus kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Muhammad As-Subhi. Apakah yang dimaksudkan dengan muamalah Islamiah? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kabare agak gareba. Oh, ada yang bugis jugalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator majlis forum kita pada malam ini, yang berbahagia sahabat saya Ustaz Amir bin Muhtaram, yang saya hormati rakan ahli panel Ustaz Muhammad Firdaus, yang saya hormati yang berbahagia Tok Penghulu Tuan Haji Adam, yang saya hormati Tuan Haji Jaafar selaku Ketua WIP Majlis Pembandaran Daerah Batu Pahat, yang saya hormati pengurusi serta jawatan kuasa Masjid Jami' Bukit Pasir, yang saya hormati yang berusaha Tuan Haji Mahmud selaku pengurus cawangan Beg Rakyat Batu Pahat, yang saya hormati yang berusaha sahabat saya Cik Hamidi bin Muhammad Tab selaku ketua kampung, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila ditanya kepada saya apakah itu muamalat Islam, saya yakin bukan hanya tuan-tuan, bukan hanya saya sendiri, bahkan saya yakin tuan-tuan pun masih tertanya-tanya apakah itu muamalat. Sebab mungkin dulu masa kita sekolah agama, buka kitab tebal Matla'ul Badrin, bab kitab muamalat, semuanya memang saya yakin, bukan saja saya, bahkan tuan-tuan, bila
belajar muamalat ni memang mengantuk sikit lah, berbanding kalau belajar ilmu kitab munakahat. Allahyarham guru saya yang mengajar kitab muamalat, munakahat, ibadat, Allahyarham Ustaz Muhsin bin Hasan. Allahyarham yang rotan tengkuk saya, Allahyarham yang bantai perut saya, Allahyarham yang cubit paha saya. Semoga Allah memberkati, merahmati Allahyarham Ustaz Muhsin bin Hasan. Dan apabila ditanya apakah maksud muamalat itu, sebelum kita pergi jauh, kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak lain dan tidak bukan ialah untuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin, nak memberikan rahmat kepada seluruh alam. Malam ni atas rahmat Maulidur Rasul tadi diberitahu oleh pengerusi. Pengerusi berucap sampai dia blank, bukan blank, black out terus. Yang belakang menyebut, apa benda lah pengerusi cakap pun boleh sangkut-sangkut. Engkau ngutuk sedap, meh ke depan ganti dia cakap. Kita bab ngutuk memang luar biasa. Tapi bila disuruh, engkau lah. Disebut tadi pengerusi, saya ambil sikit pengerusi walaupun dia black out sekejap masa ucapan, tapi saya dapat tangkap dia minta maaf kepada yang datang malam ni, makanan tak cukup, dia kata. Saya diberitahu Ustaz Amir pun belum makan, Ustaz Firdaus pun belum makan, saya pun belum makan. Harap-harap makanan aku jangan tak ada. Tak dapat makan, bungkus pun jadilah. Sebab apa, yang kat rumah kadang-kadang tanya, abang baru balik, tak ada apa-apa, entah macam buat bodoh je diorang tadi, bukan kat sini, tempat lain. Tapi insya-Allah tadi dah bisik dengan Tok Midi kalau ada kambing bungkus lebih sikit. Itu pun muamalat juga tu. Saya nak beritahu pada Midi tadi. Jadi tuan-tuan, nak menceritakan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya rahmatan lil alamin. Atas rahmat lahirnya Nabi Muhammad, kita ni umat Nabi Muhammad yang tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Namun malam ini Masjid Bukit Pasir buat Maulidur Rasul. Apa? Rahmat atas kelahiran Rasulullah. Pertama, kita dapat makan. Yang kedua, bukan hanya makan, biasanya dalam Maulidur Rasul ada syarahan. Cuma malam ini konsep syarahan kita berbentuk forum. Bukan hanya itu saja tadi. Tadi saya tengok tuan pengurus Bank Rakyat menyerahkan mock chat, 2 mock chat. Jumlah total sebenar 22,000. Saya kata untung betul Masjid Bukit Pasir. Masjid lain dapat 1,000 aja. Saya tak tahulah apa dia kautim dengan Bank Rakyat ni. Sebab itu kalau ada masjid-masjid, kalau kau nak dapat infak lebih daripada Bank Rakyat, buka akaun masjid dekat Bank Rakyat. Betul ya? Kalau ada apa nak dengan Bank Rakyat, insya-Allah dia boleh sumbang. Tapi orang tua-tua kata, ibarat kata orang tua, kalau kau masuk 10,000 janganlah minta 50,000, tak patutlah. Kata orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Duit tabung masjid, simpan Bank Rakyat 50,000, minta sumbang 5,000, insya-Allah boleh dipertimbangkan. Jadi nak cerita tadi, bila sebut muamalat, apakah maksud muamalat? Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ketika itu dalam suasana masyarakat ketika itu, dalam kehidupan yang penuh kejahilan, sehinggalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sosioekonomi, sosial kehidupan yang penuh dengan kejahilan. Berlaku penipuan dalam jual beli, berlaku tidak amanah dalam memegang harta dan sebagainya. Namun dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai kehidupan masyarakat jahiliyah, yang mana kalau kita lihat secara maksud muamalat itu ialah satu aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia
dengan manusia, yang juga merupakan juga muamalat ini merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan ekonomi dan sosial Islam. Itu bahasa bukunya. Kalau ikut bahasa bukunya, mungkin apa benda Ustaz Subuh duk cakap ni? Bahasa mudahnya tuan-tuan, bahasa orang kampung paling besar kata, datangnya Rasulullah membetulkan suasana ketika itu yang mencakupi dalam bidang kehidupan, bidang hubungan manusia dengan manusia, bidang hubungan antara perniagaan sesama manusia. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, manusia ni apa? Setiap manusia tu ada kerjanya masing-masing. Inna sya'yakum la syatta, kata Allah. Sesungguhnya kerja-kerja kamu itu berbeza-beza, kata Allah. Walaupun berbeza-beza. Malam ni saya, pegawai dakwah Pejabat Kadi Keluang, Ustaz Amir, guru pakar bahasa Arab, Ustaz Firdaus, Amin Baitul Mal, bergabung walaupun berbeza kerjaya. Malam ini kami sepentas bersama dengan warga penduduk Masjid Bukit Pasir. Walaupun kerja kamu berbeza-beza, kata Allah, namun tidak lain dan tidak bukan, matlamatnya tetap sama, tujuannya tetap sama. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk beriman dan taqarrub ilallah, beriman kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Manusia ni tuan-tuan, karakter dan sifatnya berbeza-beza. Kalau tuan-tuan, saya ambil contoh, kalau isteri kita masak kari, sebelum nak masak kari tu, apa bahan-bahan nak buat kari? Antaranya bahan-bahan nak buat kari ni diletakkan apa? Diletakkan lengkuas, diletakkan kunyit, diletakkan dia punya bahan 3 sekawannya, diletakkan nak kasih pekat, diletakkan sayur apa nama yang tajam tu, bendi. Nak lagi pekat lagi, diletakkan lagi dia punya sayur terungnya. Yang mana kalau kita lihat, setiap bahan-bahan ni, dia punya rupa ni, rupanya pun dah berbeza-beza. Kalau kita tengok kunyit tu rupanya macam mana, cantik ke tak cantik? Tak cantik, hodoh, berkerut, berkedut. Lengkuas, rupanya cantik ke tak cantik? Tak cantik. Bende, rupanya cantik tak? Cantiklah, hijau, tajam. Terung, berkilat, cantik. Walaupun dia cantik, berbanding dengan lengkuas dan juga kunyit tadi, namun nak menghasilkan masakan yang dipanggil kari tu menjadi sedap, maka yang cantik dan tak cantik tu bercampur. Karakter manusia pun sama juga. Ada orang tuan-tuan rupanya hodoh, rupanya tak berapa handsome, tapi bila dipanggil datang rewang dekat masjid, dialah orang pertama datang, dialah orang yang pertama menolong, dialah orang daripada pagi sampai malam tak berhenti. Tapi ada orang juga datang tu pakai baju macam ibarat kata orang sayur terung lah. Sayur terung tu kan nampak berkilat, pakai baju, masuk dalam seluar, bergosok kasut pula berkilat, bawa pisau pun berkilat. Tapi buat apa? Hulu kuhilir bawa pisau, tapi lembik. Terung kan lembik, bila nampak macam keras, bila dah masuk dalam rempah, lembik jadinya. Wah, dia punya gaya macam bukan main. Tapi yang hodoh tu, walaupun hodoh, dia keras. Dia yang hodoh tu, yang mencukupkan ramuannya, yang menyedapkan ramuannya, yang melengkapkan ramuannya. Sebab itu tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut muamalat, sudah barang pasti ianya berkaitan dengan
ekonomi. Bila sebut ekonomi, dalam kepala pemikiran kita, ianya sudah pasti perkara yang berkaitan apa? Berkaitan dengan perniagaan. Bila sebut perniagaan, sudah barang pasti berkait dengan apa? Keuntungan. Bila sebut keuntungan, sudah barang pasti berkait dengan apa lagi? Berkait dengan wang dan duit. Bila sebut wang dan duit ini, yang mana wang dan duit ini adalah salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi. Kalau kita lihat jutawan-jutawan di Malaysia, senarai jutawan-jutawan di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita lihat yang disenaraikan di Malaysia ni 1 sampai 10. Kalau saya nak sebut yang pertama, mungkin tuan-tuan kenal. Siapa dia? Jutawan ataupun bilioner di Malaysia, Tan Sri Robert Kwok Hok Nian. Kekayaannya berapa banyak? Kalau tak salah saya, apa yang saya catat ni, 51.9 bilion. Saya ingat tuan-tuan orang Bukit Pasir, bilion ni tak kenal lah. Bukan hanya tuan-tuan, aku pun tak kenal. 1 bilion ni berapa harga dia, berapa nilai dia? 1 bilion bernilai lebih kurang 1000 juta. Maknanya 51 bilion ni lebih kurang ada 500,000 juta. Kita ni main setakat ratus-ratus je tuan-tuan. Kalau ambil ceramah Datuk Badli Shah, dia kata kalau 1 bilion ni kita nak kira pakai duit RM1, duit RM1 tu kita susun setiap 1 saat sekeping, mengambil masa 33 hari baru siap susun. Itu baru 1 bilion yang kerjanya duduk saja ngira duit selama 33 hari. RM1 nak dapat 1 bilion 33 hari baru siap menyusun. Kalau kita orang biasa ni dapat duit 1 bilion tak macam mana. Saya ingat Masjid Bukit Pasir ni settle lah. Dah tak payah fikir pengurusi nak buat video, tak payah Tok Midi nak buat video, cari dana 3.2 juta. Saya ingat orang Bukit Pasir pun dah boleh bagi sendirilah, kalau orang Bukit Pasir ni bilioner. Tapi kalau kita lihat senarai bilioner ataupun jutawan di Malaysia 1 sampai 10 ni tuan-tuan, kalau saya sebut sekali lalu tuan-tuan, siapa dia? Robert Kwok Hok Nian, Kwok Leng Chan 4.4 bilion, Nandada Krishnan 22.9 bilion, Koh Puh Kiong 17.6 bilion, Cheng Lip Kiao 12.3 bilion, Leo Chio 10.1 bilion, Lim Kok Tes 7.9 bilion, Wong Kee Chip 7.4 bilion, Long Choko 7.03 bilion. Yang ke-10 ni baru ada sikit lah, Syed Mota Al-Bukhari 7.03 bilion. Daripada nombor 1 sampai nombor 9, saya rasa yang bilion-bilion ni tak ada seorang pun pernah datang sembahyang Jumaat dekat Masjid Bukit Pasir. Tak ada seorang pun pernah keluarkan zakat. Tak ada seorang pun pernah pergi haji. Nak cerita apa tuan-tuan? Yang mana muamalat ataupun ekonomi Islam ni sangat penting. Untuk apa? Untuk kita memperkukuhkan institusi agama kita, institusi negeri dan diri kita. Dalam apa? Dalam membangunkan umat Islam. Islam tak melarang untuk jadi kaya. Kalau kita kata Nabi Muhammad tu ustaz miskin, Nabi Muhammad dulu nak menikah dengan Sayyidatina Khadijah, dia kerjanya apa? Dia daripada kecil kerja je meniaga. Masa dia minang Khadijah tu, dia punya mas kahwin 22 ekor unta. 22 ekor unta mas kahwin dia. Kalau sekor harganya 5,000, kalau unta tu sekor 5,000, maknanya 22 ekor lebih kurang 130,000 mas kahwin Nabi Muhammad kepada Sayyidatina Khadijah. Pernah orang kahwin hadiah mas kahwin je sampai 120,000? Saya ingat tak ada. Dia ambil paling rendah lah RM100 lah zaman sekarang. Nak menunjukkan bahawasanya muamalat ni adalah suatu
perkara yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang nak memperbetulkan, nak memurnikan, nak mengindahkan lagi antara manusia dengan manusia dalam hal yang berkaitan dengan jual beli dan sebagainya. Itu perbarulah saya nak cerita mukadimah tentang maksud muamalat Islam. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad As-Subhi. Saya perasan satu perkara, saya dengan Ustaz Muhammad Firdaus, kerusi kami ni biasa-biasa je, tapi kerusi Muhammad As-Subhi, Ustaz Muhammad As-Subhi ni lain sikit. Jelas. Bukan jelas, ni macam ada niat pasang satu lagi. Ya ke? Jadi tuan-tuan, alhamdulillah itu sedikit penerangan tentang apa itu muamalat Islam. Saya agak tertarik dengan apa yang disebut oleh tuan penceramah kita tentang bagaimana Nabi SAW didatangkan untuk memurnikan muamalat. Sebab muamalat ni sebenarnya sudah pun berlaku sebelum kedatangan Islam lagi. Dan bila datang Islam, dia datang dengan syariah. Bagaimana dia memurnikan, mencantikkan, mendatangkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah isu mengenai bagaimana umat Islam selalunya bukan menjadi bangsa yang domen dalam pemilikan harta. Kalau kita lihat sejarah Islam dan kita buka ataupun kita rujuk dalam kitab Rahim Maktum, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Madinah ni sebenarnya sebuah negara yang miskin. Kemudian ekonominya dipegang ataupun dikawal sedia oleh orang Yahudi. Padahal orang Yahudi adalah minoriti di negara tersebut. Datanglah Nabi Muhammad SAW membawa sebuah perubahan. Mudah-mudahan kita boleh dapatlah buat perubahan itu agar kepentingan muamalat Islam ini dapat kita terajui. Akhirnya kita ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa pemilikan hingga kita menjadi satu bangsa yang kata orang itu diagung-agungkan dan dimuliakan. Baik, kita kepada ahli panel yang kedua, Ustaz, saya menjurus pada soalan terus Ustaz. Apakah kewajipan kita terhadap pengurusan harta, Ustaz? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fil Palestin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih sahabat moderator kita pada malam ini. Yang dihormati rakan panel saya, yang dihormati Tuan Pengurusi Tuan Haji Ibrahim bin Hasan, Pengurusi Pentadbir Masjid Bukit Pasir dan ahli jawatan kuasa, yang dihormati Encik Zaidi bin Jaafar, Timbalan Ketua WIB Majlis Pemandaran Batu Pahat, yang dihormati Tuan Haji Adam bin Ahmad, Penghulu Mukim 5 Simpang Kanan Batu Pahat, yang dihormati Encik Hamidi bin Maktab, Ketua Kampung Jorak Ilahi, yang dihormati Tuan Haji Muhammad, Tuan Haji Mahmud bin Ahmad, Pengurus Bank Rakyat Batu Pahat, yang dihormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang berbahagia ini Allah rezekikan kita duduk dalam satu majlis yang baik, kita duduk dalam satu tempat yang baik, dalam satu suasana yang baik. Tuan-tuan, bila mana kita berada dekat tempat ataupun majlis yang baik, antara perkara yang kita perlu zahirkan kepada Allah adalah dengan mengucapkan syukur. Kerana apa? Ramai orang yang berfikir bila mana rezeki itu datangnya dalam bentuk duit. Orang ramai cakap bila mana masuk gaji itu duit. Orang ramai cakap bila mana gaji ataupun bantuan itu dapat, kita rasa itu adalah rezeki. Ada orang ramai cakap bila mana kawan pinjam duit kita 10 tahun Ustaz pinjam, hari ni baru bayar, kita rasa itu adalah rezeki. Namun rezeki yang paling besar yang kadang-kadang kita terlepas pandang adalah rezeki untuk kita melakukan amalan saleh. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian, sebab tu baginda Nabi SAW
dalam satu doa yang baginda Nabi ajarkan kepada para sahabat, doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, ya Tuhanku, cenderungkanlah aku untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita minta doa kepada Allah supaya benda yang baik, amalan soleh, hati kita dekat untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Sebab tu bila mana Allah rezekikan kita untuk melakukan amalan soleh, di antara perkara yang kita perlu zahirkan di bibir-bibir kita adalah ucapan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana yang lebih banyak. Sebab tu kita kena zahirkan rasa syukur kepada Allah. Cuma bila mana kita menzahirkan rasa syukur, dia ada dua sifat mahmudah. Yang pertama syukur, yang kedua adalah sabar. Walaupun kedua-dua sifat ini adalah sifat mahmudah, tetapi kedua-dua sifat ini mempunyai nilaian yang berbeza di kalangan pendapat para ilmuwan. Saya nak tanya orang Bukit Pasir, orang perempuan kita, kaum ibu kita, kalau diberi pilihan di antara syukur ataupun sabar, nak pilih yang mana kaum ibu kita ni? Syukur ke sabar? Syukur. Saya terbalikkan pula. Sabar ke syukur? Kadang-kadang bila terbalik ini jadi lain. Sabar ke syukur? Syukur juga. Maknanya kita ni orang lelaki tak ada pilihan lain. Maknanya kita pilih sabar. Maknanya lelaki ni memang sabar. Perempuan sentiasa bersyukur. Tuan-tuan, walaupun kedua-dua sifat ini adalah sifat mahmudah, sifat yang terpuji, namun kedudukan syukur itu adalah lebih tinggi daripada sabar. Kerana apa? Orang yang miskin, orang yang susah, orang yang diberi ujian oleh Allah, mereka terpaksa untuk syukur. Tuan-tuan, saya kerja ke Baitul Mal, kerja Baitul Mal. Tak pernah lagi saya jumpa ustaz, saya ni susah ustaz, saya ni miskin ustaz, syukur saya ni miskin. Ustaz, saya ni sakit ustaz, dah 30 tahun saya ni, contohnya 30 tahun sakit, syukur ustaz saya ni sakit. Tak pernah lagi jumpa. Tapi orang yang diberi ujian oleh Allah, sakitnya, miskinnya, kepayahan hidupnya, mereka terpaksa untuk bersyukur. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, boleh makan, ada apa ni, kambing katanya tadi kan, dah siap bungkus katanya kepada ahli panel dengan moderator ni kan. Mudah-mudahan ada lah tu. Maknanya boleh makan kambing, boleh makan nasi biryani. Kadang-kadang dah kenyang 3 kali, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sebab tu apa tuan-tuan, bila mana Allah kumpulkan kita pada malam ini untuk membicarakan tentang apa tuan-tuan? Tentang Maulidur Rasul, memperingati baginda Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita menceritakan tentang ekonomi Islam. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian, sebagaimana yang ditanya oleh tuan moderator, bagaimanakah kita nak menguruskan harta? Tuan-tuan, dia ada dua perkara bila mana kita ini bermuamalah dengan harta. Harta itu dari mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada hari akhirat tidak berganjak kaki anak Adam itu selagi mana tidak ditanya dua perkara. Dua perkara mengenai harta tersebut adalah min aina iktasabta wa ila aina tunfik. Harta itu dari mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan. Mengenai harta menunjukkan apa? Perkara mengenai harta ni Allah akan tanya pada hari akhirat. Sebab tu harta ni tuan-tuan, dari sama ada dari bentuk pendapatan maupun perbelanjaan, dia akan merangkumi tiga benda. Tuan-tuan, yang pertama berkaitan dengan halal, yang kedua berkaitan dengan haram, yang ketiga adalah berkaitan dengan syubhah. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Harta yang kita dapat ni kadang-kadang kita gunakan untuk amalan ataupun ibadah khususiah kita. Ada orang cakap, orang jumpa saya, ustaz, saya ni ustaz adalah terlibat sikit dengan aktiviti kewangan ni ustaz. Tapi ustaz, saya ni kadang-kadang ambil langsam je lah ustaz. Nanti dapat duit ni banyak, pergi buat haji, saya doa lah depan Kaabah, mudah-mudahan Allah terima amalan saya. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ceritakan apa? Nabi ceritakan seorang yang bermusafir jauh, lalu bila mana dalam keadaan pakaiannya berdebu, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb,
Sedangkan kata baginda Nabi, wa mat'amuhul haram, dia memasukkan apa-apa dalam mulutnya daripada perkara yang haram. Wa mashrabuhul haram, dan minum daripada perkara yang haram. Wal mabasuhu haram, dan pakaiannya daripada pakaian yang haram. Kata baginda Nabi, bagaimana Allah untuk memustajabkan doanya? Sedangkan apa yang perkara yang boleh dilakukan bagi orang yang musafir itu, perkara yang boleh dilakukan ataupun perkara yang Allah suka bila mana seorang musafir itu lakukan adalah berdoa. Sebab apa tuan-tuan, bagi orang yang bermusafir, bila mana berdoa, Allah mustajabkan. Tapi bagi hamba Allah ini, dia bermusafir dalam keadaan yang musafirnya jauh, tetapi dengan perkara yang haram yang dia ada. Sama ada makannya, minumnya, kegiatannya daripada kegiatan yang haram, lalu dia berdoa kepada Allah, Allah tidak memustajabkan doanya. Sebab tu kita kena lihat daripada harta kita, daripada muamalah yang kita dapat, dari segi pendapatan kita, dari segi perbelanjaan kita. Dan dari segi pendapatan ni kita kena tengok, adakah kita telah melaksanakan perbelanjaan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi zakatnya, dari segi nafkah yang wajib. Tuan-tuan, nafkah yang wajib ni kita kena tengok tuan-tuan. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Ustaz, saya nak cerita Ustaz pengalaman saya. Bila mana kalau orang biasa lah dekat Hospital Sultanah Aminah ni Ustaz, belakang tu ada restoran Yasin. So Yasin, pernah makan Ustaz? Yasin. Roti canai, kari kambing, banjir. Kan? Itu biasa dekat kedai mamak. Kita makan, kita order. Pagi tu saya makan dengan kawan-kawan saya. Kita order makanan. Di hadapan saya tuan-tuan, ada sepasang suami isteri yang saya nampak lauk yang isteri dia ambil ini lauk yang biasa-biasa. Telur dadar, lepas tu ada sayur kubis, dan dia ada dua orang anak. Yang isteri ni ambil lauk untuk disuapkan kepada anak-anak dia, dan isteri ni minum air sirap. Suami ni apa? Suami mak lauk dia apa? Suami lauk dia ada kari kepala ikan, ada sotong goreng tepung, lepas tu ada 2-3 jenis sayur. Kemudian owner kedai ni panggil suami dia untuk ambil air untuk suami dia bangun ambil air. Isteri ni cekut 1-2 mata lauk, mungkin teringin agaknya isteri ni ambil 1-2 mata lauk, ambil letak atas pinggan isteri. Suami ni datang duduk, dia tengok lauk yang daripada pinggan dia tu ada dekat atas pinggan isteri dia. Saya perasan ni tuan-tuan, sebab meja saya berhadapan dengan meja orang ni. Meja orang ni, bila mana suami dia duduk dalam keadaan yang marah, isteri dia ni ambil pulangkan pula. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, kita kena tengok apa-apa yang kita masukkan ke dalam mulut isteri kita itu adalah nafkah yang wajib. Kadang-kadang kita meninggalkan perkara yang wajib ini menyebabkan apa? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak mustajabkan doaku? Sedangkan apa tuan-tuan? Kita telah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Sebab tu Ibnu Qayyim Al-Jauzi bila mana menyebutkan tentang apa? Di antara tanda-tanda seseorang itu telah ditipu oleh syaitan dengan melihat apa? Dengan mengutamakan perkara yang sunat berbanding daripada perkara-perkara yang wajib. Barangkali suami dia banyak buat amalan yang lain, tetapi apa? Tetapi telah meninggalkan untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Bila mana kita bercerita mengenai harta. Mana apa yang kita perlu tengok? Nafkah yang wajib yang kita perlu keluarkan daripada harta kita. Kemudian daripada harta yang kita perlu keluarkan juga adalah berkaitan dengan zakat. Dan zakat ni penting tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ianya zakat ini dia membangunkan ekonomi ummah. Tuan-tuan, zakat ni tuan-tuan, kalau kita tengok, dulu saya pernah bertugas kat Batu Pahat. Di daerah Batu Pahat, tidak kurang sebulan kita akan menerima dan kita akan membayarkan kepada 33 pusat dialisis. Ustaz, saya ingin berapa lama Ustaz? Ada 5 minit lagi Ustaz? Boleh 5 minit lagi. Tuan-tuan, zakat ni tuan-tuan, bila mana di Batu Pahat saya pernah bertugas, kita membayar lebih kurang 1 bulan 400 orang yang dibayar terus kepada pusat dialisis. Orang yang kena sakit dialisis ni memang kesian tuan-tuan. Sebab apa? Seminggu 3 kali dia akan berulang alik ke pusat dialisis. Dengan kos dialisisnya berapa? 1 bulan kadar biasa 2,900. 2,900. Itu yang dialisis biasa.
Kalau dialisis yang ada hepatitis, dia tak boleh kongsi mesin dengan orang lain. 1 bulan 5,000 ataupun 6,000 setiap orang. Kan kadang-kadang bila mana bantuan yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal, kita sampaikan dekat asnaf. Cik, ni bantuan daripada Majlis Agama Islam, ni bantuan daripada pembayar-pembayar zakat. Dia cakap, Ustaz, terima kasih sebab bagi makcik, pakcik bantuan. Saya cakap apa, jangan terima kasih kepada Majlis Agama Islam, tetapi terima kasihlah kepada pembayar zakat. Dengan sebab mereka membayar zakat itulah pakcik dan makcik dapat terus melangsungkan kehidupan, tuan-tuan. Sebab tu zakat ni kita kena tengok bila mana sampai kewajipan untuk kita keluarkan zakat daripada harta kita wajib untuk keluarkan zakat. Tuan-tuan, kata baginda Nabi SAW, hasinu amwalakum bizakah, pagarilah harta-harta kamu dengan berzakat. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Kita kena tengok sekiranya harta kita ni wajib untuk kita keluarkan zakat, kita keluarkan zakat bagi kita melepaskan perkara-perkara yang wajib mengenai harta yang kita ada. Mungkin cukup bagi pusingan yang pertama, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, berapa kadar zakat yang kita dapat setiap bulan di daerah Tupas? Untuk zakat, kalau saya boleh kongsikan, bagi sepanjang saya bertugas di daerah Batu Pahat, kita telah mengutip tahun 2021 kita telah mengutip lebih kurang 15 juta. Tapi kita telah mengajikan lebih kurang 18 juta, Ustaz. Oh, yang lebih dapat daripada mana, Ustaz? Yang lebih dapat, mana daerah yang besar-besar tu, kutipannya banyak, kita agihkan. Kalau kita tengok, kalau boleh saya boleh kongsikan, Ustaz, kalau daerah Tangkak, kutipan zakatnya adalah 3.5 juta, agihannya adalah 12 juta. Maknanya daerah-daerah yang besar-besar, contoh daerah Johor Bahru, kutipannya adalah 87 juta, agihan 45 juta 1 tahun. Lebihan itu diagihkan kepada daerah-daerah yang kecil, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkatilah bagi pengeluar zakat, insya-Allah. Memang masyarakat kita ni kadang-kadang ada sebahagiannya sedikit pengetahuan agamanya agak kurang sehingga berlakulah kepincangan. Tadi Ustaz cerita tentang bagaimana suami isteri, sepasang suami isteri makan. Saya pernah didatangi oleh seorang makcik, dia minta saya nasihatkan suami dia. Pasal apa? Suami dia adalah seorang jutawan. Suami dia dah pergi haji 2-3 kali, sedangkan isterinya tak pergi haji. Jadi saya pun jumpa suami dia kata apa? Yang kaya saya, jadi yang wajib pergi haji saya. Isteri saya miskin, jadi isteri saya tak wajib pergi haji. Macam itulah penangan yang berlaku zaman sekarang ini. Tapi demikian, daripada penerangan tu kita lihat betapa pentingnya pengurusan harta kita. Sebab harta kita ni pasti akan disoal oleh Allah SWT. Pasti. Kalau kita lihat dalam hadis yang dibentangkan tadi, banyak perkara yang Allah SWT akan tanya. Antaranya umur kita. Tapi dalam banyak perkara itu, semua perkara itu akan disoal dengan satu soalan, manakala bab harta ni disoal dengan 2 soalan. Daripada mana dapat, kemudian bagaimana pula kita belanjakan. Saya teringat pula pernah satu masa Nabi SAW berjalan-jalan dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, lalu dijemput oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah, Abu Ayyub Al-Ansari sembelih seekor anak kambing, masak-masak dan bagi jamu kepada Nabi SAW. Habis makan, Nabi kata apa? Yang ini pun akan disoal oleh Allah SWT. Mana yang halal pun akan disoal oleh Allah SWT, apatah lagi yang haram-haram. Jadi marilah kita beringat, sama-sama kita mengurus harta kita dengan sebaik-baiknya selagi ada nyawa di kandung badan. Baik, sebelum kita ke pusingan yang seterusnya, saya ingin mewar-warkan beberapa perkara, tuan-tuan. Jangan terus balik. Kita ada beberapa bus yang ada di dalam pekarangan masjid. Kita ada bus Bank Rakyat sedang melaksanakan satu pelajaran skill takaful hayati, dan tak perlulah saya terangkan panjang lebar sebab tadi telah ada taklimat. Kita juga ada bus Aman Palestin, ada jualan baju, kopiah, madu. Kemudian keuntungan tu akan terus tertabur Aman Palestin. Yang sekarang ini kalau kita dipahamkan, Aman Palestin ada sebuah sekolah yang Alhamdulillah Aman Palestin, bangunan-bangunan yang disediakan oleh Aman Palestin masih belum rosak. Alhamdulillah tidak terkena bom, dan sekarang sekolah Aman Palestin menempatkan 2,000 keluarga. Dan kita ada wakaf tunai berjumlah RM50 dan RM100, dan wakaf ini akan kita salurkan untuk pembinaan hospital, sekolah, telaga dan masjid. Kemudian kita juga ada sumbangan bulanan
bagi mereka-mereka yang ingin, maka kita ada buat Aman Palestin, ada buat auto debit. Dan masa yang sama kita ada bus Amjad Millennium untuk memiliki Al-Quran ataupun menghibahkan Al-Quran kepada madrasah dan anak-anak yatim. Kita juga ada sebuah gerai kecil di ujung sana menjual kitab-kitab. Ada 2 kitab. Satu kitab Geng Pintar Solat, ada 8 item dalam satu buku lah. Kemudian ada buku bimbingan anak soleh yang kedua-duanya bernilai lebih kurang RM6 satu. Jadi selepas daripada ini mereka dah datang sejak daripada petang tadi. Mohon jasa tuan-tuan dan puan jangan terus balik, walaupun saya tahu sekarang dah malam, masing-masing menghitung waktu bila lah agaknya forum ni nak habis. Jangan dulu, kita baru pusingan yang pertama, belum masuk pusingan yang kedua. InsyaAllah walaupun ngantuk, kita beri sokongan untuk muamalah Islam, perniagaan-perniagaan orang Islam yang telah bersusah payah, insyaAllah. Baik, kita kepada pusingan yang kedua. Kita terus kepada Ustaz Muhammad Az-Zubair. Ustaz, Islam memberi garis panduan dasar ekonomi Islam, namun masih ada orang Islam yang masih gagal dalam perniagaan. Apakah sebabnya, Ustaz? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Ustaz Amir selaku moderator, Ustaz Firdaus dan juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah sahabat-sahabat Nabi, ramai sahabat-sahabat Nabi, kalau kita buka sejarahnya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang jutawan. Satu ketika bandar Madinah ni tiba-tiba rasa bergegar. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada orang, kenapa tiba-tiba bandar Madinah ni macam rasa bergegar? Seorang sahabat berkata, ya Ummul Mukminin, yang kita rasa bergegar tu sebab 40 ekor unta yang membawa harta-harta milik Abdurrahman bin Auf sedang berjalan. Lebih kurang unta zaman tu ibarat macam kontena lah. Banyaknya harta Abdurrahman bin Auf sehingga kan terasa gegarannya unta yang membawa harta-harta milik Abdurrahman bin Auf. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, betullah kata Nabi SAW, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf ni akan masuk ke syurga dalam keadaan merangkak. Kalau kita dengar merangkak, Ustaz, sebab yang kata siapa? Aisyah. Merangkak Abdurrahman bin Auf pun Nabi Muhammad dah jamin dia syurga. Bila mana Sayyidatina Aisyah kata begitu, orang berlari pada Abdurrahman bin Auf. Man, Ummul Mukminin khabar kat kami ni. Khabar apa? Dia khabar kat kami, Rasulullah dah jamin kau masuk syurga. Dia kata apa Ummul Mukminin? Dia kata engkau ni Nabi kata dah jamin masuk syurga, tapi ada masalah sikit lah. Apa masalahnya? Masalahnya engkau masuk syurga dalam keadaan merangkak. Apa masalah masuk syurga dalam keadaan merangkak? Sebab engkau punya harta ni banyak sangat, man. Kau punya harta ni banyak sangat, jadi custom immigration nak cek dokumen tu lambat sikit lah. Bila dengar begitu, tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf dia kata apa? Demi Allah dan Rasulnya, maka 40 ekor unta yang membawa harta-harta aku ini aku serahkan pada Baitul Mal, dan aku pertaruhkan harta-harta itu untuk aku masuk syurga dalam keadaan berlari pula. Subhanallah, luar biasanya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah memberikan satu garis panduan bagaimana syariat untuk perniagaan, bagaimana syariat untuk bermuamalat, bagaimana syariat untuk jual beli, bagaimana syariat untuk perniagaan dan sebagainya. Namun masih lagi terdapat kadang-kadang ada mereka yang mengeluh, saya ni Ustaz dah berbelas tahun niaga tapi tak kaya-kaya lagi. Saya ni Ustaz dah macam-macam cara dah berniaga sampai hutang alung.
Hutang 10,000 bayar sampai 100,000, tapi masih lagi tak berjaya. Sampaikan kehidupan saya ni entah susahlah nak cakap Ustaz. Sampai isteri saya lari, anak-anak pun tak nak duduk dengan saya sampai tinggal buntang begitu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kalau kita nak ambil, saya nak mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Allah kata apa? Apakah ciri-ciri orang yang berjaya itu? Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu berjaya? Allah kata alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Perkara pertama nak berjaya dalam hidup dunia dan akhirat, yang pertamanya sekali yang disebut, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Iaitu solatnya. Kadang-kadang ada orang berniaga tuan-tuan, daripada pagi dah keluar rumah bawa ke malam, sampai waktu sembahyang dia buat tak kisah. Sedangkan baginda Rasulullah pesan 3 perkara, bila sampai benda ni kena cepat, kena segerakan. Apa perkara tersebut? Pertama, bila mana sampainya waktu solat, segerakan. Dengarnya masuknya waktu sembahyang, segerakan. Yang kedua, Nabi kata bila mana anak perempuan kita dipinang oleh orang lelaki yang soleh, segera nikahkan. Yang ketiga, Nabi pesan apabila yang perlu disegerakan, yang ketiga, bila mana berlaku kematian, segerakan uruskan pengkebumian si mati itu. Sebab itu yang pertama untuk kita berjaya, yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, apa dia? Iaitu yang khusyuk dalam sembahyangnya. Tuan-tuan, bila sebut khusyuk ni, Allahu Akbar, kami ni, bukan kami lah, saya sendiri pun kadang-kadang mungkin takbir pertama tu boleh khusyuk, mungkin Allahu Akbar, okey, baca doa iftitah, okey, boleh khusyuk lagi, masuk Fatihah separuh, okey, bila separuh lagi nak habis tu kadang-kadang kepala tu dah pandang depan pula, tengok makmum depan tu pula pakai baju tulis Manchester United, hati dah berkata dah. Contoh kat situ khusyuk dah habis dah, jahanam dah. Nak dapat khusyuk ni, ya Allah tuan-tuan, bukan perkara yang mudah. Tetapi bagaimana ulama ajar nak khusyuk ni? Apabila kita meletakkan Allah tu dalam hati kita, bukan meletakkan Allah tu dalam tangan kita. Bila mana kita meletakkan Allah di tangan, maka bila-bila masa kita akan melepaskannya. Bila senang kita lupa, tapi bila susah baru kita nak minta pada Allah. Barulah sibuk nak angkat tangan doa, barulah sibuk nak begitu, nak begini. Bila susah, hari pertama doa bukan main. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, aku tengah susah, ya Allah. Dah 2 tahun Covid ni, ya Allah, MCO, PKP, aku tak dapat berniaga, ya Allah. Hutang banyak, ya Allah, orang dah cari aku, mati aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Menangis-menangis. Amin. Hari pertama doa. Hari kedua doa lagi, ya Allah tolong aku, ya Allah aku susah, ya Allah bini aku dah lari, ya Allah anak aku dah mana pergi, ya Allah aku duit dah habis, ya Allah Along dok cari aku, tolong aku, ya Allah. Hari kedua, amin. Masuk hari ketiga, ya Allah macam biasa, ya Allah. Doa tu dah acuh tak acuh dah. Sebab sembahyang pun tak boleh nak khusyuk. Sebab itu ciri yang pertama untuk berjaya, bukan hanya berjaya dalam kehidupan, bahkan berjaya dalam apa jua lapangan. Apa dia? Allah kata hendaklah engkau solat dalam keadaan yang khusyuk. Yang kedua Allah kata apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maknanya apa?
meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Kawan kita berniaga, minta maaf lah, kita ni kadang-kadang, sebab apa kadang-kadang orang kita tak boleh berjaya? Sebab kita juga orang Islam. Sebab apa? Sebab bila hati mereka ni ada apa? Fi qulubihim marad, ada penyakit. Ada penyakit. Ustaz Amin ni pusingan terakhir ya. Lebih sikit boleh? Boleh. Saya nak bawa cerita sikit lah. Ini naratif kehidupan lah. Kalau bawa cerita ni sedap sikit lah. Mungkin mudah-mudahan kita mudah faham. Ada satu kisah suami isteri ni tuan-tuan. Dia orang pencen agaknya lah, pencen. Jadi lepas sembahyang subuh suami isteri ni kat rumah, si suami ni pun duduk dekat ruang tamu, baca surat khabar, buka WhatsApp group, main Facebook, layan TikTok, apa semualah. Generasi orang tua sekarang macam tu lah. Layan TikTok, layan WhatsApp, layan itu, layan ni. Tu suasana sekarang lah, medsos. Dah jadi bukan hanya orang muda saja, bahkan orang tua pun dah jadi, kalau orang bank panggil currency account, tapi dalam medsos currency social media. Dia kena sentiasa transaction pada social media dia. Kalau update status tu, hari ni alhamdulillah dapat datang Majlis Maulid Rasul Masjid Bukit Pasir, update dekat Facebook. Lepas setengah jam tengok, tak ada seorang pun like, hati dah sakit dah. Dah setengah jam tak ada like, hati dah tak tenteram dah. Sekarang orang dah macam tu. Currency medsos dia ketagih sangat. Baik, suami duduk dekat ruang tamu, isteri pergi dapur buat sarapan. Siap sarapan, panggil laki dia, bang, meh ke dapur, sarapan dah siap. Suami pun datang. Suami datang, tengok sarapan dah siap, baru nak pegang sarapan tu, tiba-tiba bini dia duk cakap. Apa bini dia cakap, ibu-ibu? Bini dia kata, bang, cuba awak tengok jiran sebelah rumah kita tu bang. Suami dia penoleh ibu-ibu. Suami noleh, suami cakap apa? Ajalah. Sebab apa? Dah hilang mood nak sarapan, belum sempat makan, bini dah cerita lain pula. Cuba awak tengok jiran sebelah rumah kita tu bang. Awak nampak tak kain yang disidai oleh bini orang sebelah tu bang? Saya nampak kain yang disidai tu bang, nampak tak bersih, nampak tak berseri. Macam manalah bini orang sebelah ni basuh kain ya bang. Bodoh betul lah. Marah pula bini kita pada orang sebelah. Suami tengok, suami diam. Hari keduanya pula, waktu yang sama, lebih kurang sama, suasana yang sama. Suami duduk dekat ruang tamu, isteri ke dapur siapkan sarapan. Sarapan dah siap, dia panggil suami dia, bang, sarapan dah siap. Suami datang, nak ambil sarapan, baru pegang, baru bismillahirrahmanirrahim, nak suap kat mulut, makanan belum sampai kat mulut, tiba-tiba bini dia sebut, bang, cuba awak tengok jiran sebelah rumah kita tu bang. Suami tengok, suami diam. Isteri kata apa? Awak nampak tak bang, kain yang disidai oleh bini orang sebelah tu bang. Kain yang disidai tu nampak tak bersih lah bang, nampak tak berseri. Macam manalah bini orang sebelah ni basuh baju ya bang. Kesian laki orang sebelah ni dapat bini bodoh tongong macam tu. Dia bodoh, ditongongkan bini orang sebelah. Suami tengok, suami diam aja ibu-ibu. Kan sebab tadi Ustaz Firdaus tanya orang lelaki dengan perempuan, orang perempuan suka yang mana, dia sifat apa yang dia suka. Dia kata bersyukur. Jadi yang bersabar orang lelaki lah. Tentu orang lelaki ni banyak bersabar. Bini bebel dia diam aja. Hari yang ketiga pula, waktu yang sama, suasana yang sama. Suami duduk ruang tamu, isteri ke dapur siapkan sarapan. Siap sarapan, dia panggil suami dia, bang, sarapan dah siap. Tengah baru nak suap, tiba-tiba bini pun kata lagi kat laki dia, bang, awak tengok bang, jiran sebelah rumah kita tu bang, kain yang disidai hari ni dah nampak bersih lah bang. Nampak dah berseri, dah nampak cantik, nampak putih. Agaknya hari ni bini orang sebelah tu basuh baju dah guna sabun, dah pandai basuh baju. Macam ni lah baru dikatakan bini. Kata isteri dia. Rupa-rupanya ibu ayah, sebelum isteri dia panggil sarapan, suaminya buat apa? Suaminya pergi ke tempat lain, ambil kain gombal. Tahu kain gombal ibu-ibu?
kain gombal, kain buruk. Dia buat apa kain buruk tu? Dibasahkan kain buruk tu, kemudian dia pergi lap cermin tingkap rumah dia yang sedia dah kotor. Dia buat apa? Dia lap cermin tingkap rumah dia yang dah kotor. Faham tak aku nak cakap apa ni? Faham tak? Yang 2 hari ni bini dia duk ngutuk jiran sebelah tu, duk ngata bini orang sebelah tu bodoh, tak reti, tongong, air sugi lah, laki dia dapat bini macam tu. Rupa-rupanya yang 2 hari tu dia pandang bini orang sebelah tu, kain orang sebelah tu di sebalik tingkap rumah dia yang sedia dah berabuk. Faham? Apa faham? Aliklah tingkap. Inilah kita manusia. Bila hati ada penyakit, fi qulubihim marad. Panjang pula acara maulid malam ni. Ada itulah, inilah. Hati ada penyakit. Aku nak balik. Contoh bukan kat sini, tempat lain. Bila hati ada penyakit, apa jua benda kebaikan kita buat, ada aja yang tak kena. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam surah Al-Mu'minun, apa dia? Antara ciri-ciri nak jadi orang yang berjaya, pertama solat dengan khusyuk. Yang keduanya jauhkan perkara-perkara dan juga perbuatan dan juga perkataan yang sia-sia. Yang seterusnya Allah kata, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Dan lagi Allah pesan, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Itulah ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri untuk kita berjaya, bukan hanya berjaya di dunia, bahkan berjaya di akhirat. Yang pertama, solatnya kena jaga. Jaga sungguh-sungguh sembahyang kita, rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya. Kena faham apa itu rukun fi'li, apa itu rukun qauli, apa itu rukun qalbinya. Saya ingat dulu zaman saya sekolah agama, Allahyarham Ustaz Mohsin tu, dia cek sembahyang anak-anak muridnya seorang satu, tuan-tuan. Setiap perbuatan tu kita kena baca sebelah dia. Kalau salah baca, dia punya rotan. Dia bukan rotan dekat badan ni, dekat belakang tengkuk, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah rasa tak kena rotan dekat tengkuk? Kalau tuan-tuan tak pernah rasa ni, balik aku test sekali. Terus kat leher macam mana? Menggelitat, tuan-tuan. Tapi nak mahamkan biar kita ni, nak guru tu nak suruh engkau sungguh-sungguh sembahyang ni, jangan main-main. Sembahyang ni biar sungguh-sungguh, khusyuk. Bila engkau berjaya dalam sembahyang, insya-Allah benda lain akan settle, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar ini. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ampun maaf, wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz Subhi. Satu penerangan yang agak mendalam lah. Betul lah, kita ni sebagai orang Islam ada garis panduan. Kadang-kadang kita buat sesuatu perkara, kejayaan kita tu bukan menjurus pada apa yang kita buat saja, tapi di sebalik itu, sebab kita telah pakai pakaian Islam. Nabi SAW dia bersabda dalam satu hadis, Innallaha yuhibbu idza amala Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang melakukan satu amalan, satu perbuatan, dia buat dengan cara yang sungguh-sungguh. Dia buat apa sajalah, berniaga ke apa ke, sungguh-sungguh. Tapi walaupun buat dengan cara yang sungguh-sungguh, asasnya itu apa? Asasnya sebagai seorang Islam, kalau tak jaga, mungkin tidak akan dapat pertolongan daripada Allah SWT. Baik, kita terus kepada soalan yang terakhir kita pada malam ini. Kita kepada Ustaz Muhammad Firdaus. Ustaz, kita nak pergi lebih spesifik, Ustaz. Apakah kelebihan-kelebihan berwakaf? InsyaAllah kita bagi masa 10 minit, boleh Ustaz? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara moderator. Bila mana kita menyebut berwakaf, sebagaimana bila forum kita pada malam ini, ada antara tujuan adalah untuk kita menaik taraf masjid kita. Tuan-tuan, bila mana kita mengeluarkan harta pada jalan Allah, pada malam ini
kita berkumpul untuk bagaimana kita nak memikirkan untuk mengumpul satu dana, iaitu 3.2 juta Ustaz, 3.2 juta bagi kita iktaraf, dan rumah Allah yang kita gunakan, masyarakat gunakan ini menjadi tempat orang berkumpul melakukan amalan soleh. Sebab tu amalan wakaf ini adalah satu perkara yang disebut sebagai sadaqatun jariyah, sedekah yang sentiasa mengalir, sedekah yang sentiasa mengalir. Sebab tu baginda Nabi SAW sebutkan, iza mata banu Adam in qata amalu illa min salas, bila mana mati anak Adam itu terputus segala amalannya kecuali 3 benda yang disebutkan oleh baginda Nabi, antaranya adalah sadaqatun jariyah. Dan bila mana Imam An-Nawawi, Imam Ibn Kathir mentakrifkan sadaqatun jariyah itu apa? Adalah wakaf. Tuan-tuan, hebatnya orang yang menunaikan wakaf ini, subhanallah. Maknanya apa? Walaupun dia dah tak ada atas dunia, tetapi kebaikan daripada amalan wakafnya itu terus berpanjangan. Sebab tu kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menafkahkan, mengeluarkan hartanya pada jalan Allah, ibaratnya apa? Ibaratnya dia tanam sebiji benih, daripada biji yang sama keluar 7 tangkai. Dan Allah sebutkan apa? Allah sebutkan daripada setiap tangkai yang keluar ni tadi akan menghasilkan 100 biji benih yang sama. Menunjukkan apa? Kita bagi satu, Allah bagi 700. Saya ada tuan-tuan, orang tanya bila mana kita cerita tentang kelebihan mengeluarkan harta ni, orang tanya, Ustaz, saya ni Ustaz memang susah Ustaz, saya ada RM1 je Ustaz, saya masukkan RM1 dalam tabung masjid, saya harap balik nanti ada RM700. Tuan-tuan, ada yang jenis pembaris macam itu tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dengan harapan apa yang kita beri, Allah berikan balik dalam bentuk material yang kita beri. Tetapi ketahuilah tuan-tuan, kadang-kadang Allah tak beri apa yang kita minta, tetapi Allah berikan kepada kita apa yang kita perlukan. Kadang-kadang daripada apa yang kita keluarkan itu Allah menggantikan apa? Daripada sudut harta yang lain, kesihatan yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik, kawan-kawan yang baik, boleh melaksanakan amalan saleh, sehat, boleh makan apa kambing lagi, boleh makan nasi biryani lagi. Tuan-tuan, subhanallah, barangkali itu yang manusia harapkan, berbandingkan daripada sudut harta. Sebab tu dalam satu kisah tuan-tuan, masa pengalaman saya belajar dekat Pembuka kata kau tadi. ada seorang syekh ni datang jumpa kepada saya, dia ceritakan apa? Dia cerita dia ni ada kawan duduk dekat Arab Saudi. Yang kawan dia ni memang kaya gila. Gila dia macam mana tuan-tuan punya kaya? Kalau rumah apartmen tu dia tak duduk dekat apartmen tu, dia duduk kat penthouse terus. Kaya betul, betul-betul punya kaya. Satu hari dia sakit jantung. Bila mana sakit jantung tuan-tuan, orang kaya dia dah tak pergi dah hospital Sultan Aminah, dia tak pergi dah. Hospital apa lagi, Pakar Puteri dia tak pergi. Dia pergi mana? Dia pergi hospital pakar jantung dunia dekat UK. Sampai dekat UK ni, doktor tengok jantung dia, jantung tuan ni perlu buat pembedahan. Kita ambil satu masa, satu tempoh 3 bulan daripada sekarang. Tuan balik dulu jaga kesihatan, nanti lepas 3 bulan buat appointment untuk kita buat pembedahan. Tuan-tuan, orang Arab yang kaya-raya ni balik rumah. Satu hari dia turun daripada apartmen dia nak pergi mana? Dia nak pergi pasar. Dia nak pergi pasar, dia terjumpa siapa? Dia terjumpa dengan wanita yang uzur, berpakaian lusuh, duduk dekat belakang pasar. Yang wanita ni buat apa? Kais daging yang masih melekat dekat tulang. Orang Arab ni tuan-tuan, siapa pernah duduk kat Arab, dia tak makan tulang. Orang kita tuan-tuan, Hari Raya Adil-Adha 7 hari 7 malam sup tulang. Orang Arab tuan-tuan, tulang dia buang. Dia makan daging ya, tulang dia buang. Jadi wanita ni dia kais daging yang masih melekat dekat tulang. Lalu orang kaya ni jumpa dengan wanita ni, "Wahai ibu, apakah yang kau lakukan?" Ibu ni jawab apa? "Aku seorang wanita yang ibu tunggal.
mempunyai anak yang ramai, aku tak ada hidangan yang aku boleh berikan kepada anak-anak aku yang sedang menanti dekat rumah. Jadi ini yang aku lakukan, inilah yang nanti akan memberikan hidangan kepada anak-anak aku. Lalu orang kaya ni buat apa? Panggil wanita ni, bawa pergi ke pasar. Sampai dekat pasar, dia cakap dengan owner kedai daging, kalaulah setiap kali wanita ni datang, engkau bagi 2 kilo. Kelebihan orang Arab ni apa? Bila mana kita tolong dia, turun doakan, mudah-mudahan kau panjang umur, mudah-mudahan kau murah rezeki. Itu kelebihan orang Arab datang. Kalau kita tolong dia, mudah-mudahan Allah berikan kau kesihatan. Tuan-tuan, habis sampai situ. Dia perlu buat pembedahan. Bila mana hari dia buat pembedahan, tuan-tuan, dia ini dah duduk dekat katil, dia nampak doktor keluar masuk daripada bilik. Doktor keluar masuk sampai dia tanya, apa yang doktor ni keluar masuk ni? Rupanya apa? Rupanya doktor yang keluar masuk ni tak dapat kenal pasti dia ni kena buat pembedahan jantung ataupun tidak. Ni bukan hospital yang cikai-cikai, tuan-tuan. Ni hospital orang kaya, hospital pakar jantung dunia. Jarang buat salah, tuan-tuan. Bila mana dah sampai tahap macam itu, waktu satu doktor datang kepada dia, doktor cakap apa? Tuan Haji, tuan, saya tengok jantung tuan ni dah tak perlu lagi buat pembedahan. Jantung tuan ni dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan, dia bangun daripada katil yang sepatutnya dia melakukan pembedahan. Dia cakap apa? Aku yakin dan percaya doa orang miskin yang aku bantu dan yang aku tolong itulah yang menyebabkan Allah sembuhkan sakit-sakit yang aku ada. Sebab tu apa, tuan-tuan, bila mana kita keluarkan sesuatu harta kita pada jalan Allah, yakin dan percayalah Allah akan gantikan perkara yang seseorang itu perlukan. Sebab tu Abdullah bin Mubarak pada satu hari, ada orang datang jumpa dengan dia. Orang tu datang jumpa dia, keadaan kaki dia luka kaki dia berdarah. Lalu bertanya kepada Allah, wahai Abdullah, aku ni dah jumpa macam-macam dah tukang-tukang ubat, kaki aku ni tetap berdarah. Apa pesan Abdullah bin Mubarak? Engkau cari dekat satu tempat, buat telaga dekat tempat orang tu, kawasan tersebut, orang tersebut memerlukan air. Lalu bila mana dah siap telaga tersebut, kau minta doa kepada orang kawasan tersebut untuk doakan kesihatan kau, dan kau niatkan setiap air yang keluar daripada telaga tersebut, Allah sembuhkan kaki kau. Tuan-tuan, orang tu buat sampai apa, tuan-tuan? Sampai kaki dia itu menjadi sembuh. Tuan-tuan, itulah yang disebut sebagai wakaf. Sebab tu apa, tuan-tuan, dari segi harta yang kita ada, cumanya apa? Kadang-kadang kita ni nak masuk duit dalam tabung masjid tu, jangan masukkan saja. Kita kena buat apa? Kita boleh bertawasul dengan amalan saleh. Barangkali anak kita nak periksa, ataupun pasangan kita sakit, ataupun anak kita sakit, daripada duit yang kita ada, sebagaimana baginda Nabi SAW sebutkan, wadawu mardakum bisadaqah, dan ubat sakit-sakit yang kamu ada dengan bersedekah. Kita nampak tabung masjid, kita ada hajat yang kita nak minta daripada Allah, ambil daripada duit, daripada kocek kita, masukkan ke dalam tabung masjid itu, kita niatkan bertawasul dengan amalan saleh. Cuma berpadulah, kan? Ada orang sampai tulis buku 35 ustaz, hajat dia, tapi masuknya RM1, kan? Berpadalah, maknanya kalau banyak permintaannya, banyaklah yang perlu dilakukan, banyaklah sedekah yang perlu dikeluarkan. Sebab tu bila mana kita ini berwakaf tu, yakin dan percaya, tuan-tuan. Kalau kita ada hajat, dan orang selalu tanya saya, ustaz, saya ni ustaz, dulu masa hayat saya, masa saya kerja ni ustaz, tak sempat ustaz nak buat kebaikan kepada kedua orang tua saya. Ustaz, ibu bapa saya telah meninggal ustaz, macam mana saya boleh terus melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa saya yang telah meninggal ustaz? Tuan-tuan, di antara perkara yang kita boleh lakukan selaku orang yang masih hidup, yang orang telah meninggal dunia harapkan daripada kita adalah harta yang kita boleh wakafkan di atas nama dia. Tuan-tuan, kita kena tengok, tuan-tuan, apa keperluan masjid kita, apa harta yang kita ada, tuan-tuan, yang kita boleh wakafkan, kita wakafkan kepada masjid kita. Kerana apa? Itulah yang menjadi jaminan kita bila mana kita berada di alam kubur. Kelebihan orang-orang yang mengeluarkan harta daripada sudut berwakaf, maknanya ambil manfaat, ambil kesempatan harta yang kita ada itu. Kalaulah
Memang ada lebih daripada harta yang kita ada. Selepas kita melanjakan perkara-perkara yang wajib, kita infakkan kepada rumah Allah. Dan tuan-tuan yakin dan percayalah tuan-tuan, bila mana masjid yang disolat bukan hanya setahun 2 tahun tuan-tuan, bahkan barangkali 100 tahun, dan masjid yang kita berada dah 100 tahun tuan-tuan. Bayangkan orang yang mula-mula bina ni tuan-tuan masih lagi hingga hari ini mendapat manfaat daripada kebaikan. Orang solatnya, orang baca Qurannya tuan-tuan, masih lagi mendapat kebaikan daripada amalan wakaf yang telah dilakukan. Saya rasa cukup sampai itu tuan-tuan. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan kita pada malam ini. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi bila kita berwakaf ni merupakan amal jariah. Jariah ni bahasa Arab, bahasa Melayunya berlari. Maksudnya pahala yang datang tu berlari-lari pada kita. Memang kita tak nampak sebab kita belum mati. Kalau nak nampak pahala tu mati. Siapa nak nampak pahala tu matilah malam ni. Macam kita orang percaya pahala tu ada. Jadi tuan-tuan, marilah kita berwakaf. Semoga hasrat Masjid Jami' Bukit Pasir untuk menaik taraf masjid ini menjadi satu kenyataan, insya-Allah. Dengan berakhirnya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada para pengunjung. Ingat pesan saya, jangan terus balik, singgah ke bus-bus yang telah disediakan di dalam tu, ada macam-macam produk. Jangan lupa beli sekali, beli 1 atau 2 atau 3. Kita bagi support kepada mereka-mereka yang berniaga, terutama kepada Amal Palestin, kepada kedai buku, kepada bus Bank Rakyat, kepada Amjad Millennium dan apa saja yang ada di sana. Tuan-tuan, terima kasih kerana bagi masa. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati Allah SWT. Begitu juga pada penonton-penonton di rumah. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan dalam majlis sambutan Maulud Rasul yang akan kita adakan pada masa-masa yang akan datang. Oleh itu, saya selaku moderator, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan-puan